Hadirin dan hadirat, sebelum saya pergi ke ayat Quran dan seumpamanya, saya nak supaya saudara, tuan-tuan dah faham, saya pun tahu, tuan-tuan pun tahu, tapi saya hanya nak remind, nak ingatkan satu perkara. Ramai orang tersalah sangka tentang maksud ketenangan dalam hidup. Selalu orang mengaitkan ketenangan itu, walaupun mengaitkan ketenangan itu dengan faktor harta, dengan faktor kekayaan. Walaupun itu boleh menjadi penyumbang, tetapi itu bukan segala-galanya. Betapa ramai orang yang berada dalam rumah yang besar, tidur di atas katil yang empuk, tetapi dia tidak lebih enak ataupun lenanya tidak nyenyak. Bahkan ada orang yang tidur di pondok buruk, kadang-kadang dia lebih lena daripada kita. Ada orang yang berada di hadapannya hidangan yang hebat, lauk pauk yang bagus, tetapi lidahnya tidak enak. Lebih enak lagi orang yang makan kadang-kadang dengan 1-2 mata lauk, tapi dia lebih sedap dan selesa makannya. Saya dalam banyak ceramah ni, penceramah ni ada rakaman ni, mereka akan tahu, saya selalu cerita satu cerita yang saya dengar daripada kaset Buya Hamka. Dan saya selalu cerita-cerita ni, ramailah saudara-saudara dengar. Kerana kisah tu saya dengar masa saya kecil-kecil, macam peringkat anak-anak tuan-tuan. Apabila saya nak faham, saya minat dengan agama ni, saya dengar penceramah macam-macam. Saya tengok orang jual, saya beli, saya dengar. Dan salah satu yang menarik yang saya dengar ialah ceramah Buya Hamka. Dia berceramah tentang makna syukur. Kata Hamka, satu hari dia naik kereta, dia naik mobil dengan satu orang kaya, lalu di tepi sawah, dan mereka berhenti di situ dan melihat kepada seorang lelaki yang buat kerja sawah. Isterinya daripada kampung membawa makanan. Ketika dia berhenti rehat buat kerja sawah, dan isteri dia hidangkan makanan yang tak seberapa itu, dan suaminya yang pesawah itu makan dengan begitu lazat sekali. Barangkali kena penat bekerja. Orang kaya ini kata pada Hamka, dia kata, Buya, saya orangnya ada mobil besar, ada gedung besar, tapi saya tak pernah makan seenak itu. Kata Hamka, lihatlah bagaimana Allah membagi-bagikan nikmatnya. Semua orang sangka kalau orang tu ada rumah besar dan makanan yang sedap, tentulah hidup dia bahagia dan tenang. Belum tentu. Dan tentulah kita seronok kalau kita ada rumah besar, kenderaan besar, kita beriman, kita tenang, tentulah itu nikmat yang berlipat kali ganda lah. Tapi kita jangan salah sangka bahawa dengan menganggap jika Allah tidak memberikan kurnia rezeki kepada seseorang hamba, berarti Allah tidak memberikan sakinah dan ketenangan kepadanya. Jangan salah sangka. Kita jangan salah sangka tentang perkara ini. Tuan-tuan, dalam satu artikel saya sebut cerita bagaimana ada beberapa orang pergi ke kenduri yang baik. Orang kampung tuan pergi kenduri. Siapa saya orang kampung tuan? Tuan orang bandar, saya orang kampung. Orang kampung pergi kenduri. Ada satu orang hebat, ada kenderaan hebat, kaya. Saya bukan anti orang kaya tak, saya cerita contoh. Nanti kita cerita, nanti silap pula. Oh, rupanya Islam ni tak bagi kaya. Tak, no. Tak. Ni saya nak cerita supaya kita faham konsep dia dulu. Dia duduk di meja. Ada satu orang kampung biasa, ada satu orang yang hebat. Bila dihidangkan makan, dagingnya apa, dan dipelawa.
orang makan. Seorang yang kita yang orang yang hebat ini, dia kata kan kenduri kampung, dia kata air sirap tak payah lah. Kata saya tak boleh, saya ada kencing manis. So orang ni dia makan kan. Daging dia kata daging tak boleh, ni dia darah tinggi dia kata. Yang itu dia kencing mana, yang ini dia darah tinggi, yang itu dia jantung. Dia makan nasi sedikit dan air sejuk dan. Tapi yang tak seberapa ni semua yang adanya dia sebat. Dia sedap dia makan. Dia orang kali pun tak berapa ada kesempatan nak makan macam tu. Dia kata tak makan tuan, dia tak makan. Oh dia kata, alangkah baiknya jika saya menjadi tuan menjadi saya. Dia kata, kalau saya jadi tuan, saya ada duit, saya boleh makan semua selera saya. Kalau tuan jadi saya, tuan senang. Tuan tak payah fikir makanan ini semua, dan memang kerana tak boleh makan kan.